Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa muallimana wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang penuh keberkatan ini dapat lagi sama-sama kita meneruskan lagi kuliah mingguan kita. Kuliah yang dikhaskan untuk kaum muslimat di Masjid Al-Hidayah, Felda Tersang 1. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita pada petang ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dikira sebagai amal soleh insya-Allah. Sidang muslimat yang berbahagia sekalian, kita baru sahaja menyelesaikan ibadat kurban, yang mana hari ini hari terakhir orang Islam mengerjakan ibadat kurban, yang mana kurban itu boleh dilaksanakan dalam tempoh masa 4 hari, iaitu 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Dan hari ini hari terakhir. Hari terakhir kita melaksanakan ibadat kurban, yang mana masih ada lagi hari ini mereka melaksanakan kurban. Tadi ada member seorang telefon, dia tanya, boleh kurban hari ni? Kata boleh lagi. Di Negeri Sembilan, dia askar. Di Rauk pun ada sekolah yang buat kurban hari ni. Hari ini hari terakhir kita melaksanakan ibadat kurban, yang mana ibadat yang kita lakukan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat balasan mana yang Allah telah janjikan pada kita, merupakan binatang tunggangan kita di padang mahsyar nanti insya-Allah. Jadi setelah kita berakhirnya korban, maka kita perlulah mengambil sedikit sebanyak daripada iktibar ataupun penghayatan ibadat kurban itu. Ramai yang tidak menyedari sehingga merasa ibadat kurban itu membebankan, sedangkan sanggup berbelanja beribu-ribu untuk benda-benda lain. Sanggup habis duit beli permainan anak-anak, sanggup melancong, sanggup beli pakaian-pakaian, sanggup beli alat-alat rumah, akan tetapi tidak sanggup untuk melakukan ibadat kurban. Jadi kurban ni setahun sekali, kalau boleh kita cubalah hidupkan sunnah Nabi Ibrahim ini. Kadang-kadang Allah, ustaz duit tak ada lah ustaz. Allah, setahun sekali sahaja, cubalah kita, kalau boleh kita cubalah. Apa ni luangkan, kita kumpul duit kita agar kita dapat laksanakan setiap tahun. RM400. Anak gaji RM3,500 seorang. Minta lah kat anak tu. Rugi kalau tak korban, sedangkan takut kita ditanya oleh Allah nanti. Bila kita mati, langsung tak korban. Jadi mudah-mudahan kita azamlah kita dapat melaksanakan kurban setiap tahun. Tak kira lah cara mana, kalau boleh kita kumpul duit daripada awal. Start pada lepas raya haji ni kumpul duit. Sebulan RM400, sebulan RM40. Setahun dapat RM400. Dapatlah satu bahagian. Okey, kita harus menghayati pengertian korban dalam kehidupan kita. Umat Islam perlu memahami erti pengorbanan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Setelah kita berakhirnya korban, sebenarnya Allah bukan hanya suruh sembelih itu sahaja.
Nah, Allah suruh kita sembelih kurban baru ni bukan kita nak berlawan. Oh, lembu siapa besar? Tak, lembu siapa daging banyak? Lembu siapa dapat banyak kilo? Tak. Allah nak tengok ikhlas kita. Nak tengok ikhlas kita, dan Allah bagi pahala bergantung kepada keikhlasan kita. Dan yang penting, selepas kita sembelih kurban tu, kita kena ambil pengajaran untuk praktik diri kita. Ambil pengajaran daripada kurban tadi, tak kira lah contoh daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Dapat kita praktikkan dalam diri kita. Amalan yang kita lakukan, sama ada soal ibadat seperti solat, puasa dan sebagainya, atau dalam tugas-tugas harian kita, sama ada kita sebagai pegawai kerajaan, peniaga, pekebun, ahli politik dan apa sahaja, semuanya ini berkehendakkan kepada pengorbanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat apa-apa pekerjaan, kita kena korban. Tak kira lah ibadat ke, tak dari segi kerjaya kita ke, nak sembahyang kena korban. Ada orang dia duduk masjid seumur, tak pernah tinggal solat berjemaah. Siap waktu. Tak, 5 waktu sehari mari masjid solat berjemaah. Sakit masuk hospital, sehari tak sembahyang dah. Tengok. Dia tak nak korban. Tak, ada seorang ustaz tu. Tak, dia darah tinggi. 200 darah dia. Tak, masuk hospital, waktu Zuhur dia pergi juga. Di surau nak semayang. Sampai doktor tu halang dia. Tak, sebab dia kata dia ni tak pernah tinggal solat berjemaah di masjid. Tak, jadi kita kena ingat, ibadat apa-apa sekalipun kita kena korban. Ataupun tugas-tugas kita harian. Tak kira lah kita sebagai cikgu ke, peniaga ke, pekebun ke, kena korban. Tak, mencari rezeki untuk anak dan sebagainya. Okey, Allah Ta'ala mahukan kita berkorban apa sahaja. Harta, jiwa, umur, kesihatan, kerehatan untuk kebahagiaan di akhirat. Kita korbankan kehendak hawa nafsu kita yang sentiasa mengajak ke arah kemungkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita korban bukan hanya nak sembelih lembu, tak sahaja, bahkan Allah suruh kita korban apa sahaja untuk nak mencapai kebahagiaan di akhirat. Tak, contohnya korban harta. Tak, dia kena korban harta. Tak, kita untuk nak menjadikan kita hamba Allah yang taat kepada Allah, kita kena korban harta, korban jiwa, korban usia kita. Tak, usia muda ni biasanya orang muda ni jiwa dia, nafsu dia ni dia nak enjoy. Tak, naik motor lah. Tak, dia duduk lepak lah, tapi dia korban juga. Dia korban datang masjid. Sebab itulah kita tengok jarang orang muda mari masjid. Tengok di masjid biasa yang semayang berjemaah orang tua-tua sahaja, orang muda jarang. Tak, kalau orang muda ada datang masjid, itu maknanya dia korban masa muda dia. Tak, dia rela korban masa muda dia untuk melaksanakan perintah Allah. Tak, korban kesihatan. Tak, kesihatan kita, kerehatan kita. Waktu rehat sikit sebab kita sibuk dengan kerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapatlah kita menjauhi daripada sifat kemungkaran dan mencegah kita daripada ke arah kerosakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap umat Islam perlu berkorban dalam kehidupan mereka seharian. Kita dapat melihat mereka korban pada jalan yang tidak betul. Contohnya berhibur, berseronok, menghabiskan masa dan lain-lain. Tengok anak-anak muda sekarang. Kita datang masjid malam-malam, dia duk lepak, dia duk berseronok, dia duk menghabiskan masa di tepi-tepi jalan. Jadi ini dia korban dah, tapi korban pada jalan yang tidak betul. Sebab tu Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata, kebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nabi kata yang pertama, syababaka qabla haramika. Rebutlah masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Yang kedua Nabi sebut, wasihataka qabla saqamika.
rebutlah masa sehat kamu sebelum datang masa sakit kamu. Yang ketiga Nabi sebut warinaka qabla faqrika. Rebutlah masa kaya kamu sebelum datangnya fakir kamu. Yang keempat Nabi sebut wa firaraka qabla syulika. Rebutlah masa lapang kamu sebelum datang masa sibuk kamu. Dan yang kelima Nabi sebut wa hayataka qabla mautika. Rebutlah masa hidup kamu sebelum datang masa mati kamu. Mana kita kena korban. Yang pertama kita kena rebut masa muda kita. Masa kita muda kita kena rebut. Kita tua belaka dah, tak apalah. Dak bagi tahu ke anak cucu kita, rebutlah masa muda. Masa muda ni kalau boleh korban lah. Tak, janganlah ikut hawa nafsu sangat. Yang kedua, rebutlah masa sehat sebelum datangnya sakit. Masa sehat ni nak semayang lah. Nak semayang sunat semayang lah. Bila sakit tak larat dah. Nak berdiri pun sakit lutut, semayang pun duduk dah. Tak larat, tak mampu dah. Yang ketiga Nabi sebut, rebutlah masa kaya kamu sebelum fakir miskin kamu. Masa Allah bagi rezeki ni, bagi lapang luas. Luar rezeki ni, perbanyaklah sedekah pada Allah. Yang seterusnya, rebutlah masa luang kamu, lapang kamu sebelum datangnya masa sibuk kamu. Lah ni kita tak sibuk, boleh datang kuliah, dengar kuliah sebagainya. Dan akhir sekali Nabi sebut, rebutlah masa hidup kamu sebelum datangnya masa mati kamu. Okey, sebagai contoh ulama mengatakan sebagai contoh korban. Yang pertama Seorang suami perlu korban untuk isteri dan anak-anak, cari nafkah dan menanggung perbelanjaan. Itu korban suami. Ini korban suami duduk kedai kopi je, tak kerja benda. Kadang-kadang anak biar gitu sahaja. Anak isteri rumah, ya Allah, nyayanya. Tak nak makan pun susah. Ini dia panggil suami, seorang tidak tanggungjawab dan dia tak ada sifat pengorbanan. Jadi isteri, suami, contoh dia kena korban untuk isteri anak-anak dia. Dan juga cari nafkah dan menanggung perbelanjaan. Itu kalau dia tak ada anak. Kalau dia ada anak sebagai seorang bapa, seorang bapa dia kena korban, perlu korban mendidik anak-anak, beri ilmu, beri masa, jangan terlalu sibuk dan lalai. Ayah ni kena bagi masa. Korbanlah masa duduk kedai kopi tu untuk anak. Korbanlah masa duduk lepok dengan member tu untuk anak. Tengok anak, buana anak kita semayang ke dak ilmu agama. Kalau kita gerti Quran, ajar sikit-sikit pun tak apa. Kadang-kadang kita mengajar ngaji kat sekolah. Kat rumah belajar, tak mengaji ustaz. Allah Akbar. Sebab itulah tahun 5 dah. Iqra 2 pun ada, ya Allah. Tahun 5 tak kenal huruf pun ada. Sebab dia hanya mengaji di sekolah sahaja. Di rumah tak belajar, mak ayah tak ajar langsung. Jadi kena korbanlah sebagai bapa, dia kena mendidik anak-anak, beri ilmu dan beri masa. Jangan terlalu sibuk dan lalai. Buat-buat sibuk. Padahal tak sibuk pun. Buat-buat sibuk. Tak ada nak ambil berat masalah anak. Takut-takut apa? Takut-takut anak kita menjadi korban dengan kejahilan, kelalaian, maksiat dan meninggalkan solat. Bila kita tak korban untuk anak, takut-takut anak tu korban. Korban apa? Tak semayang. Anak tak semayang, anak tak reti agama kan, anak tak pandai, anak lalai, macam-macam lah. Takut-takut menjadi semakin teruk. Okey, seorang isteri. Contoh seorang isteri perlu berkorban masa dan tenaga mengasuh anak, mengurus rumah, memasak, mengemas rumah dan mengurus rumah tangga supaya terbentuk suasana harmoni dan aman damai dan menjaga maruah diri. Maknanya isteri ni kerja dia kalau boleh jagalah anak dan juga rumah. Masa untuk suami dia kemas rumah, urus rumah tangga sebagainya. Gosok baju anak. Ini suami pergi semayang pun keduk baju, ya Allah. Kalau solat biasa tak apa, hari Jumaat pakai jubah, ya Allah. Keduk.
Gosoklah isteri jubah untuk suami tu seminggu sekali je. Jubah comel dah tapi tak gosok. Maknanya kena korbanlah sebagai isteri dan kena jaga juga maruah diri. Jangan apa ni cerita benda-benda yang boleh merosakkan rumah tangga dia. Okey, seterusnya seorang anak ataupun anak muda, dia kena korban juga. Korban macam mana? Korban masa dengan menuntut ilmu. Bila dia ni seorang anak ataupun dia ni seorang remaja, kerja dia belajar. Memang tugas dia dah. Mu ni kena belajar. Kerja ayah bagi duit. Kerja anak belajar. Kalau anak kerja, mak tak kerja, ayah tak kerja, tak kenalah. Ayah, mak dia kena kerja untuk anak belajar. Menuntut ilmu. Kemahuan, dia kena korban daripada kemahuan yang sia-sia. Biasalah budak muda ni dia nak berlaku. Tak nak belajar dah ustaz. Anak dulu habis SPM malah belajar dah. Tapi ayah juga paksa juga ambil lah STU tingkat tanah rendah belajar agama. Dan sebab member kita habis SPM pergi KL dah. Kerja kilang lah. Dapat gaji dah kawan 400 sebulan. Kita belajar lagi. Dia orang kerja kilang. Jadi jiwa kita nak tinggal sekolah. Tapi ayah paksa. Lah baru kita sedar, nasib baik ayah aku paksa. Jadi cikgu aku sekarang. Kalau tidak, jadi pengurus kilang sekarang ni. Betul tak? Maknanya kita baru sedar bila kita dah tua ni, Allah. Baru kita rasa, dulu mak ayah kita paksa sebenarnya benda baik. Benda baik. Okey, jadi anak kerja dia kena korban masa menuntut ilmu dan juga dia kena tinggal kemahuan yang sia-sia, jauhi hiburan yang melalaikan. Sampai tak semayang bang, duk nyanyi, duk joget, kena jaga juga. Ataupun bebas dari rokok dan dadah. Sekarang ni macam-macam. Sekarang ni ada satu ubat. Ubat masuk dalam air minum. Macam-macam. Dadah kan. Orang tak sedar, ingat kan? Benda tapi sebenarnya benda ni benda dadah. Ataupun berkorban berpakaian menutup aurat. Orang lain pakai seksi belaka, anak kita pakai tudung, pakai baju kurung. Dia sebenarnya nak juga tu pakai seksi tapi kita paksa pakai baju kurung. Tudung tu kena ada. Kita paksa dia. Kena paksa. Benda wajib kena. Kalau dia buat tak ikhlas pun tak apa. Kita suruh anak kita semayang, dia ikhlas ke tak? Semayang, tak semayang ayah pukul. Tak ikhlas dia tu. Dia semayang takut ke ayah dia, tapi tak apa. Kalau tak semayang berdosa dia. Dia semayang kalau tak ikhlas tak apa. Macam di Saudi Arabia, di Mekah. Di Mekah rakyat dia perempuan kena tutup aurat, tutup muka, tutup habis. Tak tutup tangkap. Di Saudi. Perempuan dia. Bukannya nak sangat tu, bukannya ikhlas tu. Tapi tak tutup tangkap. Jumpa polis tangkap. Tengok orang Saudi datang ke Malaysia, dia buka. Sampai Depok dia buka terus. Bebas dia. Allah rasa seronok. Pakai seluar jeans, baju ketat, tak pakai tudung. Naik flight pula balik ke Saudi, tutup semula dah. Sebab takut kerajaan dia paksa. Tak apalah, lama kelamaan dengan paksa hari-hari, lama-lama dia terfikir dapat hidayah pada Allah. Betul. Macam anak kita lah. Kita paksa, insya-Allah. Mudah-mudahan lama kelamaan dia sedar. Betul yang ayah aku suruh, mak aku suruh dulu. Begitulah. Jadi kita kena jaga anak kita, khususnya seorang anak ini daripada perkara yang boleh merosakkan dia. Tak kira lah. Rokok dadah, berpakaian menutup aurat, jaga pergaulan bebas, tidak menghormati orang tua sekarang ni. Allah. Tegur sikit dia jelek. Celek kita. Tanda kiamat lah tu. Tanda kiamat. Anak dia bercakap lemah lembut dengan sahabat kawan dia, tapi bercakap kasar dengan mak ayah. Itu tanda nak kiamat. Itu tanda kiamat Nabi sebut. Di antara tanda kiamat, anak kita ni dengan kawan cakap baik, cakap lemah lembut, dengan mak ayah cakap kasar. Itu tanda kiamat. Tengok budak sekarang.
Tegur sikit, dia jeling, jelek mata. Mak pula takut, ayah pula takut ke anak. Nah, itulah. Nak cerita tanda kiamat akhir zaman, anak menjadi tuan kepada ibu bapa dia. Okey, seorang pemimpin dia kena korban juga. Korban masa dan masa rehat untuk rakyat, mendampingi rakyat, bertanya penderitaan rakyat. Kalau kita pemimpin, rakyat kita pula tak tanggungjawab, kita kena korban tak masa kita untuk rakyat kita. Seorang pendakwah pun dia kena korban juga masa untuk tingkatkan usaha menyampaikan dakwah yang sebenar, dakwah bil hal. Jangan hanya menyampaikan dakwah di tempat-tempat tertentu sahaja. Bagi mereka yang tak ingin berdakwah menjadi dai kepada orang lain, maka dia kena tingkatkan usaha menyampaikan dakwah. Tambah-tambahan mereka yang berada bersama dengan orang bukan Islam. Tempat orang asli ke. Ini lebih lagi lah. Usaha mereka untuk nak berdakwah agar mereka dapat meramaikan lagi umat Nabi Muhammad. Okey, seorang ustaz dan para ulama dia kena korban juga. Korban macam mana? Memberi kefahaman ilmu agama yang sebenar kepada semua lapisan masyarakat. Ustaz kalau ada masa buatlah kuliah kat masjid. Seminggu sekali ke, ustazah ke kalau ada masa. Ulama-ulama, ustaz-ustaz sebagainya yang ada ilmu agama tu cuba bagi kefahaman. Kalau ramai-ramai sedap sikit. Kalau masjid kita ni tiap-tiap malam ada kuliah, lagi sedap tak, lagi best. Malam ni tafsir, malam esok tauhid, malam lusa fiqh. Malam Jumaat pula baca Yasin. Penuh seminggu ya Allah. Tapi tak ada. Kita tak ramai para ustaz. Jadi yang ada ni cubalah korbankan masa memberi ilmu agama kepada masyarakat setempat. Okey, anggota masyarakat dia kena korban segala tenaga untuk mempertingkatkan tahap Islam mereka dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, korban wang untuk menjayakan program-program agama, korban fikiran yang bernas untuk membangun masyarakat, membimbing golongan muda dan lain-lain. Bagi masyarakat juga dia kena sentiasa berkorban untuk nak meningkatkan lagi tahap Islam mereka. Biar ilmu agama tu semakin tinggi. Dengan kuliah, ada kuliah, buat kuliah. Orang minta derma bagi, orang nak buat jamuan kita tolong. Ada program agama kita support, kita bantu. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin hari semakin tingkat dari segi agama. Okey, ingatlah kita umat Islam hari ini sentiasa terdedah dengan dakyah orang kafir. Mereka meracuni kita dengan pelbagai cara. Jika kita masih lalai dan tidak mahu berkorban, maka kita sendiri akan terima akibatnya. Marilah sama-sama kita menghidupkan kembali semangat korban yang ditunjukkan oleh para sahabat dahulu. Jadi mudah-mudahan dengan berakhirnya korban baru-baru ini, cubalah kita ambil, kita menghayati untuk kita praktik dalam diri kita. Mudah-mudahan kita ni akan jadi hamba Allah yang sentiasa bersemangat berkorban apa sahaja demi untuk meningkatkan lagi tahap keislaman kita. Sebab sekarang ni dakwah orang kafir semakin dahsyat. Banyak orang kafir sekarang ni dia serang kita bermacam-macam serangan, dia meracuni umat Islam. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita ambil sikit sebanyak untuk kita menghidupkan kembali semangat korban, dan cubalah kita jauh daripada perkara yang lalai tidak bermanfaat, dan cubalah kita sentiasa ingat diri kita bahawasanya kita ini memerlukan korban untuk kita meningkatkan lagi Islam kita. Jadi rasa itulah sedikit kita ambil berkaitan dengan menghayati korban. Mudah-mudahan dapatlah kita dapat manfaat. Cubalah kita muhasabah, cubalah kita praktik dalam diri kita, dan cubalah kita beramal dari semasa ke semasa, insya-Allah.